Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 9 Januari bersama saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim, dan berikut tajuk utama malam ini. Pembangunan Nusantara beri manfaat kepada Malaysia. Juga kos umrah melambung. Malaysia menyambut baik dan menunjukkan minat mendalam untuk turut serta dalam pembangunan Nusantara, ibu kota baharu Indonesia yang sedang dibangunkan di Kalimantan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia juga akan mencari jalan terbaik untuk memastikan pembangunan Nusantara memberi manfaat pada ekonomi Sabah dan Sarawak. Dengan inisiatif MITI di Malaysia, kita telah menyaksikan semalam dan hari ini satu usaha yang lebih positif dan agresif Malaysia, kerana ada kepentingan Malaysia juga untuk terutama di Sabah dan Sarawak, kedekatannya dan kepentingan ekonomi wilayah yang sangat bermakna. Rakan-rakan saya di Sarawak dan Sabah memuji inisiatif ini, dan saya beritahu tadi itu inisiatif besar Bapak Presiden itu mempersilitkan saya kerana dibanding dengan apa yang saya mampu lakukan untuk Sabah dan Sarawak. Jadi oleh itu kita ambil pendekatan yang positif, itu mencari jalan supaya pertumbuhan ibu kota negara Nusantara itu akan juga memberi manfaat kepada wilayah yang termasuk Sarawak dan Sabah. Beliau berucap demikian dalam pertemuan empat mata bersama Presiden Indonesia Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat hari ini. Terdahulu dalam pertemuan itu, pemimpin kedua-dua negara turut menyaksikan penyerahan 11 surat minat atau Letter of Interest LOI daripada syarikat Malaysia kepada pengurusi Nusantara untuk menzahirkan minat mereka untuk terlibat dalam projek Nusantara. Turut ditandatangani memorandum persefahaman MOU sektor swasta Malaysia dan Indonesia dengan jumlah projek dianggarkan bernilai 1.16 bilion ringgit. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar dan Joko Widodo turut sepakat mengukuhkan hubungan dua hala dan menyelesaikan beberapa isu membabitkan kedua negara yang masih tertangguh. Ia merangkumi isu tenaga kerja Indonesia TKI, perkhidmatan domestik Indonesia PDI, penyelarasan pengambilan pekerja dan persempadanan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim diberikan sambutan negara dalam lawatan rasmi beliau ke Indonesia di Istana Bogor pagi tadi. Beliau disambut Presiden Joko Widodo sejurus tiba di halaman istana. Lagu kebangsaan Negaraku dan Indonesia Raya berkumandang, disusuli 19 das tembakan penghormatan. Perdana Menteri diiringi Presiden Joko Widodo kemudian dibawa memeriksa barisan kehormat. Indonesia adalah negara pertama yang dilawat Datuk Seri Anwar selepas dilantik Perdana Menteri sejurus Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar akan berbincang dengan Arab Saudi berhubung isu kenaikan kadar caj hotel di Makkah dan Madinah yang kini menjadi keresahan ramai jemaah umrah, dan beliau akan mengemukakan isu kenaikan harga itu kepada Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Fauzan Al-Rabiah. Datuk Dr. Muhammad Naim yang ketika ini berada di Arab Saudi bagi persidangan perkhidmatan haji dan umrah 2023 berkata situasi ini adalah impak daripada kenaikan kos di Arab Saudi. Keadaan ini memberi kesan bukan setakat kepada jemaah umrah Malaysia, bahkan kepada jemaah negara-negara lain. Beliau amat memahami perkara ini telah membangkitkan keresahan para jemaah umrah, namun perkara ini adalah di luar kawalan pihaknya.
Dalam pada itu, beliau berharap pihak agensi umrah dapat mempertimbangkan ruang dan kaedah terbaik agar kenaikan kos keseluruhan yang dikenakan tidak melampau sehingga membebankan bakal jemaah umrah. Semalam, media melaporkan bakal jemaah umrah diminta bersiap sedia sekiranya dimaklumkan berlaku kenaikan harga pakej umrah oleh agensi pelancongan masing-masing pada saat akhir sebelum mereka berlepas ke Tanah Suci. Menurut Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia (MATA), kenaikan harga itu berlaku berpunca daripada kenaikan mendadak kadar harga hotel di Kota Mekah dan Madinah pada masa ini. Dalam pada itu, mesyuarat khas Datuk Dr. Muhammad Naim dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Fauzan Al-Rabia berlangsung hari ini. Antara aspek yang dibincangkan persiapan musim Haji 1444 Hijrah. Ia termasuk jumlah asal kuota rasmi jemaah haji Malaysia yang sebelum ini dikurangkan akibat COVID-19. Datuk Dr. Muhammad Naim turut memohon agar kos-kos yang melibatkan urusan haji di Tanah Suci tahun ini dapat dimaklumkan lebih awal. Ia bagi memastikan pengurusan haji Malaysia kekal terbaik. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai isu kenaikan kadar caj hotel di Makkah dan Madinah, di talian Skype ketika ini adalah Presiden Persatuan Syarikat Pengendalian Pelancongan Bumi Putra Malaysia, Bumitra Malaysia, Haji Harun KC Ahmu. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita tadi baru saja laporkan tentang laporan kenaikan kadar kenaikan caj hotel yang mungkin akan menaikkan juga kadar mengerjakan umrah dan haji. Jadi berapa jangkaan kenaikan ni, Haji? Ya, terima kasih TV Hijrah dan menjemput Bumitra Malaysia bagi memberi penerangan sedikit tentang suasana pengendalian umrah pada musim ini. Kita sebenarnya memang telah akan berlaku kenaikan harga pakej umrah ini. Ini adalah kerana ekoran daripada peristiwa pandemik yang telah mengakibatkan berlaku influx of jemaah umrah untuk mengerjakan umrah pada tahun 2022 dan 2023. Boleh dikatakan lebih kurang 3 kali ganda. Ya? Bayangkanlah dalam keadaan biasa, jemaah umrah sebelum pandemik lebih kurang 280,000 jemaah mengerjakan umrah. Bayangkanlah 3 kali ganda dah jadi lebih kurang almost 800,000 jemaah yang sedang berebut mencari peluang untuk mengerjakan umrah. Dan keadaan ini telah mengakibatkan demand exceed supply. Dan amat logik sekali bila demand exceed supply akan berlaku peningkatan harga. Wa'ema tambang kapal terbang atau harga pakej hotel. Tetapi rakyat jelata perlu faham bahawa agensi pengendalian umrah ataupun agensi pelancongan boleh merancang dengan begitu rapi dalam menetapkan harga-harga pakej yang tak membebankan rakyat. Di mana-mana agensi pelancongan yang telah membuat tempahan awal tambang kapal terbang tentu sekali terikat dengan perjanjian dengan pihak airline yang mana harga tambang kapal terbang itu tak akan berubah. Begitu juga dengan kontrak hotel di Arab Saudi, ya, di mana telah pergi membuat tempahan awal dah mengikati kontrak, ya. Apa yang saya dapati, syarikat-syarikat pelancongan tersebut tak terkesan dengan kenaikan. Hanya mana-mana syarikat yang tak membuat persediaan awal yang membeli tiket kapal terbang mengikut keperluan semasa, menempah hotel-hotel mengikut permintaan semasa, agensi-agensi ini sudah pasti terkesan dengan kenaikan harga, ya, yang tak pasti tidak ada satu elemen kawalan
pertama sekali di peringkat Arab Saudi. Kerana ia berbalik kepada demand and supply factor. Jadi adakah ini bermakna kos mengerjakan haji bermakna jemaah perlu menambah sikit sebanyak untuk menangani situasi ini ke macam mana, Haji? Ya, saya rasa tajuk kita ialah tentang umrah ya, bukan haji ya, lagi. umrah ya. Maafkan saya, umrah. Jadi berkaitan dengan umrah, sudah pasti sebahagian besar jemaah kita yang menempah pakej-pakej dengan setengah-setengah agensi pelancongan yang sudah ada kontrak yang sudah pun tersedia, mereka tak terkesan dengan kenaikan harga. Baik. Jadi, tetapi yang mana menerima tempahan baru sudah pasti terkesan dengan kenaikan harga. Jadi saya ingin menasihatkan pada para jemaah sekalian, yang mana baru decide untuk pergi umrah, baru nak cari seat tiket kapal terbang, lepas itu barulah nak memilih hotel, hendaklah bersedia dengan kadar harga baru. Ya. Jadi saya tak tarifkan dengan kenaikan. Kerana itu adalah kadar harga baru yang perlu dibayar bersesuaian dengan masa tempahan yang telah mereka buat. Ya. Berapa agaknya jumlah kenaikan tu, Haji? Berapa agaknya perbezaan? Okey, kalau saya boleh bagi satu contoh. Apabila kita menempah hotel, lazimnya hotel yang telah kita jalani kontrak itu tentu saja ada dipanggil peak season surcharge. Itu sudah ada penakitan yang lazimnya berlaku pada musim kemuncak. Contohnya bulan Disember baru ini. Ini adalah lazim. Ya. Kemudian kurang daripada peserta-peserta pelancongan ini membuat keputusan lewat baru nak melimpah, dan bila pihak hotel menaikkan harga, mereka tak dapat dielakkan. Jadi saya nampak kalau 1-2 hotel benar-benar ada yang berlaku kenaikan lebih kurang 50% ada. 50%. 50% sahaja ada. Ini evidence di mana kenaikan adalah sedemikian. Itu kelaziman kenaikan, kadar kenaikan yang ada lah, Ji, ya. Tapi ada juga isu, Ji, yang baru-baru ini mengatakan yang tempahan dah dibuat terlebih awal, tetapi bila ke sana oleh kerana terlampau ramai jemaah umrah, tempahan awal pun tak dapat masuk hotel. Ya, ini perkara sebenarnya kalaulah kita dah ada confirm reservation dan kita sudah tunaikan bayaran, pada lazimnya tak berlaku masalah. Kadang-kadang kita telah buat tempahan, ya, tetapi tempahan dibuat tapi tidak dapat confirmation. Ini selalunya akan berlaku masalah. Yang kedua, pihak hotel kadang-kadang telah berdepan dengan keadaan overlapping booking. Jadi bila berlaku overlapping booking, ni pun peratusannya tak begitu ketara, ya. Pihak hotel pun sedia maklum, mereka akan kontrol reservation check-in and check-out yang sekata. Ya. Dan sebab saya percaya majoriti syarikat-syarikat tak depan dengan problem yang sedemikian. Ada tapi terpencil lah, ya, Haji. Ya, terpencil. Baik. Terima kasih banyak, Haji, atas maklumat terbaru tu. Ya, izinkan saya beri sedikit nasihat. Sekira dia berikan masa. Saya ingin menasihati para jemaah dari negara kita semua, buatlah tempahan awal dan dapatkan confirmation tentang hotel, tentang flight. Di mana kalaulah kita ketika membuat tempahan, kita telah mendapat pengesahan-pengesahan ini, maka sudah pasti tak akan berlaku perubahan pada pakej kita. Ya, tetapi kalau kita buat tempahan di saat-saat akhir, sudah pasti kita terpaksa membayar harga yang lebih mahal yang selari dengan apa yang dikenakan oleh pihak hotel dan pihak airline. Yang terbukti pada hari ini, semua yang terlibat dengan tempahan-tempahan lewat memang terkesan dengan begitu ketara sekali. Baik, terima kasih banyak, Haji. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Itu tadi Haji Harun KC Ahmu adalah Presiden Persatuan Syarikat Pengendalian Pelancongan Bumi Putra Malaysia, Bumitra Malaysia. Jadi kita berehat seketika dan seketika nanti kenderaan bertembung, ibu dan anak maut. Kementerian Pertahanan yakin kapal tempur pesisir LCS pertama yang sudah mencapai 70% boleh diuji ketahanan di atas air apabila siap sepenuhnya tahun depan. Menterinya Datuk Seri Muhammad Hassan berkata badan kapal terbabit sudah siap sepenuhnya dan pembinaan kini hanya pada pemasangan blok akhir. Kapal ni siap, dia badan dah siap. Ya betul semua. Tapi kita nanti the seaworthiness tu kita kena juga tengok ya. Dah siap besok kita kena masuk air. Sama ada apungan dia tu okey ke tidak, bocor ke tidak, macam-macam lah kan. Sekarang ni dia dalam dry dock ya. Dalam dry dock kita tak nampak. Besok dan kita test 3-4 bulan. Lepas tu nanti kita buat test semua kita test kan, weaponry dia kita test, all electronic system kita test, dan only kita akan mengcommissionkan kapal tersebut insya-Allah ya. Beliau berkata demikian kepada media selepas lawatan kerja di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Lumut hari ini. Menurut Datuk Seri Muhammad, fasa akhir kini hanya untuk memasang peralatan elektronik dan senjata manakala bahagian enjin, kipas dan kotak gear telah dimasukkan. Katanya selain kapal LCS pertama, beliau turut berpuas hati dengan fasa pembinaan 5 lagi kapal yang didapati menepati masa ditetapkan secara berperingkat mengikut kesesuaian masing-masing. Datuk Seri Muhammad sebelum ini berkata kerajaan akan meneruskan projek pembinaan LCS sebagai sebahagian daripada pengukuhan pertahanan negara dan tentera laut. Kementerian Pertahanan juga dilaporkan sudah berunding untuk membawa kertas projek itu untuk terus berjumpa dengan Kementerian Ekonomi dan Kementerian Kewangan untuk menerangkan perkara yang sebenarnya. Media sebelum ini melaporkan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC menyatakan kerajaan membayar 6.083 bilion ringgit untuk 5 LCS kepada Boston Naval Shipyard Sdn Bhd BNS bagi projek rundingan terus itu. Namun tiada kapal diterima setakat ini. Laporan dikeluarkan pada 4 Ogos lepas itu turut menyenaraikan 9 rumusan sebagai punca kepincangan projek pembinaan 6 LCS bagi kegunaan TLDM bernilai 9 bilion ringgit. 2 beranak maut di tempat kejadian apabila trak makanan dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kereta. Kejadian berlaku di Kampung Kedai 2, Teluk Rimba, Simpang 4, dekat Semanggul, Ipoh, malam semalam. Juru cakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 7.39 malam semalam. Sejurus tiba di lokasi kejadian, 2 mangsa didapati tersepit. Akibat pelanggaran itu, pemandu trak berkenaan Syahrin Ismail, 37 tahun dan ibunya Zainab alias 64 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh petugas Kementerian Kesihatan. Manakala pemandu kereta mengalami kecederaan ringan. Anggota bomba menggunakan peralatan khas bagi mengeluarkan kedua-dua mangsa tersepit di ruang pemanduan. Jangan pandang ringan isu jalan berlubang, itu peringatan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT Ngah Meng kepada pihak berkuasa tempatan di seluruh negara, dan beliau berkata kemalangan maut yang berlaku setiap tahun negara ini antaranya berpunca daripada jalan raya yang berlubang dan tidak rata. Kepada seluruh YDP 155 PBT yang sedang menonton siaran langsung ini, maka jalan raya yang rata merupakan antara misi utama KPKT tahun ini. Kita jangan ada lagi jalan yang bukan diturap, dibaki macam kita jahit kain. Kita haruslah seluruh peruntukan maris wajar digunakan dengan sebaik-baiknya supaya jalan kita rata dan selamat digunakan.
Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Amanat Tahun Baharu KPKT 2023 di Putrajaya hari ini. Untuk rekod, beliau menjelaskan sebanyak 7,200 kemalangan jiwa direkodkan setiap tahun. Dan setiap hari dianggarkan 20 rakyat Malaysia maut akibat kemalangan di atas jalan raya berlubang. Dalam pada itu, beliau menjelaskan fokus dan azam kementeriannya tahun ini adalah memberi jaminan perkhidmatan asas yang terbaik kepada rakyat. Ia termasuk memastikan rakyat tidak terbeban dengan dasar, peraturan serta prosedur operasi standard SOP membebankan. Antara fokus lain termasuk menaik taraf lampu jalan menggunakan LED dan tenaga solar, tandas serta longkang bersih. Jelasnya kemudahan asas antara perkara yang sering dianggap remeh oleh sesetengah pihak, namun mampu membangkitkan kemarahan rakyat jika penyampaian perkhidmatan tidak dilaksanakan dengan baik. 25,000 pelajar sekolah menengah tergolong dalam kategori miskin di seluruh Terengganu bakal menerima bantuan makanan percuma. Dan bantuan itu merupakan inisiatif Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, MAIDAM, bagi memastikan pelajar kurang berkemampuan itu memperoleh nutrisi yang mencukupi. Pembangunan murid. Ketua Pegawai Eksekutif MAIDAM, Profesor Madya Dr. Ahmad Azrin Adnan berkata, MAIDAM memperuntukkan RM1 juta bagi menjayakan program Dapur MAIDAM at School berkenaan. Jadi untuk program Dapur MAIDAM at School ini, untuk kali yang pertama ini kita insya-Allah program ini akan dapat memberi manfaat kepada 25,000 orang pelajar di seluruh negeri Terengganu. Yang terdiri daripada mereka yang kurang berkemampuan lah. Jadi menerusi program ini terdapat 50 buah sekolah di negeri Terengganu yang telah dipilih oleh Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Beliau ditemui selepas menyampaikan replika cek bantuan Dapur MAIDAM at School kepada Pengarah Pendidikan Terengganu Abdul Mu'inga di Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, Kuala Terengganu hari ini. Profesor Madya Ahmad Azrin berkata bantuan makanan tersebut berupa hidangan berharga RM5 yang akan diberikan sebanyak 8 kali. Jelas beliau, MAIDAM menyerahkan kepada pengurusan sekolah tentang kaedah pengagihan bantuan makanan tersebut sama ada secara harian, mingguan atau bulanan. Profesor Madya Ahmad Azrin berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban keluarga pelajar terbabit yang sudah pasti terkesan dengan peningkatan kos sara hidup masa kini. Menurutnya, berdasarkan kajian, sebahagian mereka tidak berpeluang untuk bersarapan atau menikmati makan tengah hari kerana kesumpitan hidup keluarga. Makkah menghijau. Tular di media sosial beberapa wilayah di Arab Saudi yang dulunya merupakan kawasan padang pasir kini dilaporkan menghijau. Dan keadaan luar biasa itu turut berjaya dirakam imej satelit Terra milik Agensi Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Lepas Kebangsaan NASA. Imej menghijau itu turut dirakam satelit Sentinel-2 di bawah Copernicus, sistem pemantau bumi Kesatuan Eropah. Sejak Disember lalu, beberapa bahagian di Riyadh telah menyaksikan hujan batu dan salji yang terhasil daripada pemeluapan uap air pada kadar berterusan untuk tempoh yang lebih panjang berbanding tahun sebelumnya. Keadaan itu mengakibatkan ketidakstabilan atmosfera di barat Arab Saudi dan hujan lebat berterusan hingga menyebabkan kawasan gurun di Makkah dan Madinah mula menghijau. Tular di media sosial menunjukkan kawasan berbukit yang dulunya gersang ditumbuhi rumput dan lalang dan dengan unta berjalan di atas rumput. Sekurang-kurangnya 40 orang maut manakala 87 orang cedera selepas dua bas bertembung di wilayah Kafrin, Senegal. Kedua-dua bas itu berkapasiti 60 penumpang.
Kemalangan berlaku sekitar jam 3.15 pagi waktu tempatan semalam. Menurut Datuk Bandar Kafrin Abdullaye Saidoso, kemalangan berlaku berpunca daripada salah sebuah bas awam itu mengalami tayar pecah sebelum tergelincir daripada laluannya. Bas itu kemudian bertembung dengan sebuah lagi bas dari arah bertentangan. Akibat rempuhan kuat itu, banyak mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian dan cedera parah. Serpihan bas dan juga barangan mangsa bertaburan. Presiden Senegal Macky Sall yang sedih dengan insiden antara yang terburuk negara itu mengumumkan 3 hari perkabungan negara bermula hari ini dan bendera dikibarkan separuh tiang di seluruh negara. Beliau dalam pada itu turut berjanji mengadakan pertemuan antara kementerian untuk membincangkan langkah keselamatan jalan raya secepat mungkin. Kemalangan jalan raya kerap berlaku di negara berkenaan kerana keadaan jalan yang teruk, kenderaan buruk dan pemandu yang tidak mematuhi peraturan. Hampir 90% penduduk di wilayah Henan, China dijangkiti COVID-19 dan Henan menempatkan jumlah penduduk ketiga tertinggi di China iaitu hampir 100 juta orang. Menurut Suruhanjaya Kesihatan Henan, sehingga 6 Januari lalu, kadar jangkitan COVID-19 di wilayah itu adalah 89%. Ia membabitkan 88.5 juta penduduk Henan. Henan menempatkan jumlah penduduk ketiga tertinggi di China dengan populasinya setakat ini seramai 99.4 juta orang. Penduduk mula mendapatkan rawatan akibat demam memuncak sejak 19 Disember lalu. China ketika ini berdepan lonjakan kes yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Ia selepas keputusan China pada bulan lalu untuk menarik balik pelbagai sekatan yang dikuatkuasakan selama bertahun-tahun. Ia termasuk prosedur kuarantin dan ujian saringan yang mencetuskan protes rakyatnya sendiri di seluruh negara. Dengan itu sekian Berita Al-Hijrah. Jangan lupa Berita Al-Hijrah turut berada di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Wan Kamarudin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.